Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dalam bicara santai falak bersama saya. Nama saya Syahrin Ahmad daripada Falak Online, dan seperti minggu-minggu sebelum ni, setiap hari Selasa petang para follower, penonton semua akan bersama dengan saya untuk kita sembang-sembang santai falak. Okay. Satu ruang bicara yang dihostkan oleh Bahagian Falak dan Semua Maklumat Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Terima kasih kepada mereka di page mereka. Jadi terima kasihlah. Kita dah berapa bulan dah masuk bulan Mei dah. Dah masuk bulan Mei dah kita. Dan macam ginilah kita daripada dulu sampai sekarang macam gini, sama saja, online saja. Jadi alhamdulillah kita teruskan juga program kita walaupun tidak dapat bersemuka, tapi sekurang-kurangnya dapat kita melepaskan rindu bersemuka secara online, insya-Allah. Okey. Jadi terlebih dahulu seperti biasa saya mohon kepada rakan-rakan semua untuk kongsi-kongsikan link yang ada, link daripada page live page Bahagian Falak dan Semua Maklumat Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan ni. Ambil link tu, share dekat orang kata dekat page sendiri, dekat wall sendiri, ataupun dekat kita punya community page, community kita ke Twitter ke apa benda ke, kita kongsikan. Kita sembang-sembangkan, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita akan sembangkan dalam masa lebih kurang sejam ni adalah dapat sedikit sebanyak manfaat, kan. Walau dapat banyak pun, sikit pun tak apalah, kan. Dapatlah sedikit idea atau memberi semangat kepada kita untuk teruskan menyelongkar rahsia ilmu falak, ilmu astronomi, walaupun dalam keadaan kita terpaksa berjauhan secara fizikal dan juga sedang menunggu berdebar-debar adakah kita akan kena PKP lagi ke tak. Itu masalah dia, kan. Okey, jadi kongsi-kongsikan kepada rakan kita. Saya tengok ada yang baru masuk. Terima kasih pada Abang Safudin kita, apa khabar? Salam Ramadan. Salam Ramadan kita, selamat berpuasa kita. Ada yang dah berbuka awal ke? Okey, tuan nak 6 kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey. So kita terus tunggu sikit lagi rakan-rakan yang masuk. Biasalah pukul 3 ni, kan. Dia slow sikit. Slow and steady. Bukan setakat slow and steady, slow motion. Slow semua, kan. Segala-galanya slow. Tapi apa yang kita akan cerita hari ini adalah berkisahkan berkenaan dengan sambungan pengalaman mencerap langit malam di Australia. Okey, bahagian ke-7. Kan cadangnya nak buat slot ni sebelah malam. Maknanya lepas raya nantilah, kan. Tapi fikir-fikir balik, apa benda aku nak sembang hujung-hujung bulan Ramadan ni, kan. Jadi aku fikir balik, tak apalah, kita teruskan sambung cerita tu. Kan, nak tajuk heavy-heavy kan takut pening pada. Nak cerita pasal apa benda-benda yang terlampau heavy ni, kan. Jadi orang kata jadi kita jadi orang kata bukan bengap lah, kan. Pening pada lah, kan. Berat. Jadi kita sembang-sembang lah, tunjuk-tunjuk gambar, tunjuk-tunjuk video. Kita buat style macam tu lah, insya-Allah. Okay. Jadi teruskan kita punya rakan-rakan kita yang ada masuk ke tak, ataupun dah kongsikan juga link yang ada. Okay, saya ada skrin lagi satu sebelah sini ni, tu pandang belah sini ni. Siapa nampak dekat ikan belakang ni, nampak itu skrin ada TV bawah, kan. Sebab bila nak kongsi gambar ni, masalahnya kita kena buat 2 skrin. Kan, kalau saya share satu skrin ni, kan, dia tak boleh nak tak ngam lah dia punya flow tu. Okey, jadi terlebih dahulu saya nak maklumkan jadi dijadualkan minggu depan kita akan bercuti seminggu. Bicara Santai Falak akan bercuti seminggu. Jadi kita minggu raya, kan. Siapa tak nak raya, kan. Cuma tak boleh nak balik kampung je lah, kan. Kita raya sama sendiri lah, raya macam gini je lah kita, kan. Jadi kita teruskan kita punya stay at home, kan. Kekalkan penjarakan sosial kita lah. Mudah-mudahan kita dapat turunkan lah. Tengok 3,000 tak larat, kan. 3,500, 3,400,
turun 2007, hari ni nak naik berapa ke tak tahu lah kan. Penat kita jadi kan. Jadi mudah-mudahan lah, harap-harapnya boleh lah kita apa kata, itulah kita sama-sama doa insya-Allah kan. Bulan depan kita ada gerhana bulan. Kan gerhana bulan penuh. Jadi gerhana bulan penuh ni, bila bulan penuh ni naik, dia ada gerhana. Jadi maknanya kena cari tempat lokasi yang boleh nampak bulan terbit. Jadi kalau kat KL ni payah nak cari kawasan yang bulan terbit yang boleh nampak jelas kan. Jadi kena keluar. Tapi dah PKP nak keluar macam mana? Kan. Dongdang macam gitulah kita kan. Tapi tak apalah, sabar je lah, terima je lah. Okay. Jadi ada awal lagi ada soalan. Soalan ni. Okeylah, sambil sementara kita tunggu orang masuk ni. Boleh kongsi tak cara-cara nak ambil gambar hujan meteor? Kenapa? Hari tu dah cuba ambil ke? Tapi tak dapat apa-apa. Itu memang itu standard. Okay? Ambil gambar meteor ni setahu saya memang kata nasib. Bernasib baik adalah. Kalau tak ada memang selalunya memang tak ada. Okay? Tapi yang kita boleh buat persediaan di sini adalah daripada segi peralatan. Okay? Peralatan kita boleh prepare. Tapi nampak tak nampak lain cerita. Macam kita pergi mancing lah. Kita boleh bawa kail ke mata pancing ke apa benda yang canggih-canggih semua tu. Dapat ke tak dapat ikan itu lain cerita. Tapi kita prepare. Jadi kalau kita kes macam gini, meteor ni kita gunalah ambil kamera DSLR dan kalau boleh kita guna wide angle lens. Okay, jangan kita guna 50mm ke kan, kita ambil yang wide angle lens, 18mm ke apa benda ke yang nampak luas. Jangan guna fish eye. Misal kalau saya tengok gambar-gambar yang dalam fish eye ni, meteor dia kecil, halus. Pasal fish eye ni nampak satu seluruh langit. Jadi kalau muncul meteor ni halus. Kadang-kadang aja yang terang. Majoritinya halus-halus, kelam-kelam. Jadi nak nampak yang halus tu dalam gambar fish eye tu susah. Jadi kita ambil yang wide angle. Lepas tu kita halakan ke arah kawasan langit yang paling gelap. Jangan ada sumber cahaya, lampu jalan ke apa benda, lampu bulan ke apa ke. Okay? Kawasan yang paling gelap. Kemudian kita kata apa? Letak atas kamera tripod kita. Lepas tu guna intervalometer. Intervalometer yang alat yang automatik tu. Yang boleh automatik ambil sikit sampailah habis bateri ataupun sampai kita memory card kita dah habis. Okay? Itulah kata paling basic. Setting kamera kita tu buatlah kalau boleh 30 saat. Test dulu, ambil gambar 30 second. Kemudian ISO tu kita main-main lah. Kan? Jangan kita buat 30 second, gambar semua putih melepak. Terang mendengang sangat. Sebab mungkin ISO tinggi sangat. Kawasan persekitaran kita tu tak gelap sangat. Jadi dia putih melepak. Jadi kita downkan sikit. Kelamkan sikit ISO kita tu. Kan? Kalau boleh lah. Kemudian berapa ISO tu saya pun tak pasti pasal terang saya kata saya ambil gambar meteor semua ni tak sengaja. Bukan memang nak pergi ambil gambar meteor tu. Nak pergi tu tengok ambil gambar meteor, tak ada. Memang jarang ada niat macam tu. Tapi semua gambar tak sengaja. Tak sengaja dapat. Jadi kata rezeki lah orang kata kan. Jadi yang saya faham daripada rakan-rakan otai-otai kita kan. Okay, kita punya Abang Muzamil kita yang selalu ambil gambar meteor tu. Yalah kita ISO tu kita buat janganlah tinggi sangat 1600 ke. Kalau 3200 tu ISO mungkin ada noise kan? Pasal noise ni akan menenggelamkan jalur halus meteor yang kelam-kelam. Kita nak dapat meteor ni payah kan? Jadi dia yang terang tu kadang-kadang yang selalu tu kelam-kelam. Jadi itulah kita ambil lah yang apa kata kita test dulu lah, kita eksperimen dulu, nampak keadaan langit cantik, itulah setting yang kita akan gunakan menggunakan intervalometer. Okay, lepas kita biarlah benda tu kita tidur lah, nak tengok ke nak tidur ke sekati lah kan. Tapi dia kena ingat lah bateri cepat habis ke kan, memory card kena ada spare part, ada spare memory card, spare bateri, benda-benda macam tu yang kita akan buat preparation. Okay, preparation untuk kalau kita ambil gambar satu malam lah. Kalau katakan daripada pukul 12 sampai pukul 6 pagi kan, berapa jam tu? 6 jam.
Kan kalau kamera tu sentiasa on je, memang kata apa, cepat makan bateri lah. Kan rasanya banding kita itu pergi buat mencerap Milky Way kan, dengan Star Noir semua kan. Jadi boleh rasa lah dia punya suasana keadaan gelap tu, lepas tu dengan baterinya kena ada ke tak ada kan, benda-benda macam tu lah kena prepare. Okay. Rasanya tu je juga tip yang kita boleh buat. Okay. Gambar-gambar meteor yang dia orang duk kongsi tu, yang banyak tu, dia gabung. Kadang-kadang sekeping tu ada 1-2 je. Daripada 3,000 frame tu kadang-kadang ada 2-3 frame je yang ada meteor dalam tu. Apa yang dia buat, dia gabungkan, buat composite, tempek dalam Photoshop, nampaklah banyak. Macam tu saya tak begitu gemar lah. Secara peribadi saya tak suka sangat benda tu pasal dia tak natural lah. Biarlah nampak sebiji satu dalam gambar tu pun puas hati lah bagi saya lah. Kalau kita tempek tu, itu dah, kita dah mengedit gambar. Itu siapa terror Photoshop, dia terror lah, gambar dia lawa lah. Kan? Jadi itulah dia punya kata benda yang ada yang saya tak begitu kata apa, tidak prefer lah. Tak pulang masing-masing, kalau prefer cara macam tu tak ada masalah kan. Tapi bagi saya prefer benda tu natural. Benda tu natural, nampak skoping okey lah. Alhamdulillah lah. Syukur lah. Okey, rasa okey banding kita. So rasanya dah boleh kot. Apa hal kan cerita tempat gelap dia kena cari tempat langit clear memang confirm, dan tempat yang gelap. Itu masalah, itu mesti. Okay. Masalah lampu. Kadang-kadang tempat tu gelap tapi ada lampu jalan. Langit kita gelap, langit kita hitam. Kan, tapi ada lampu jalan. Contoh kita pergi dekat kawasan yang dalam hutan, kawasan yang macam perkemahan kan. Dalam hutan gelap, tapi dekat tempat parking yang kita nak ambil gambar tu ada lampu parking. Tu kacau tu. Kan, jadi tu pun halakan kamera kita tu ke tempat lain, jangan halakan lampu tu. Okay. Kita cara nak elak macam tu lah. Okay. Okay. So tengok masanya okey lah, ada 7 orang tengok, boleh lah 7 orang tengok pun 7 orang lah. Biasalah dah ujung-ujung ni kan. Semua lembek je kan, tapi tak apa. Kejap lagi saya akan pergi beli murtabak Singapura. Sedap murtabak Singapura ni. Okey. Murtabak Singapura je kerja dia cari. Okey, jadi hari ni kita cerita sikit sambungan kepada Coonabarabran. Cerita kisah saya pergi Australia pada tahun 2012. Ketika mencerap gerhana matahari di Cairns. Ingat itu kan, saya cerita kan, kita pergi kat Cairns, kemudian orang kata dapat tengok gerhana matahari semua tu. Lepas tu balik daripada Cairns tu balik Sydney. Okay, duduk 1 hari berehat dekat Sydney, kemudian sewa kereta pergi ke Coonabarabran. Sebab apa? Sebab kalau siapa-siapa ingat saya cerita itu, saya ada contact person dekat sana, Lachlan McDonald nama dia, orang Australia yang dia kata dia ada buat star party selepas gerhana. Dia panggil sebagai post eclipse star party kata silap, dia punya gelaran dia lah. Jadi bila buat star party punya aktiviti tu, dia apa kata, dia buat dekat Coonabarabran. Dia katanya dia buat tu adalah untuk hostkan grup daripada pencerap daripada Amerika, daripada Europe datang. Dia jadi host lah. Misalnya dia buat macam tu lah. Nanti kebetulan saya kontak dengan dia kata tak apalah, kita boleh join. Kan, join sekali lah, kita pun nempek sekali lah, orang kata kan, nempek sekali lah. Jadi saya dengan rumah saya, isteri saya bertolak ke sini, pergi ke Coonabarabran. Okay. Jadi saya share sikit dia punya apa benda yang saya nak share ni sekali ni. Okey. Abang Hazari kita daripada Brunei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Ramadan. Apa khabar orang Brunei? Cuaca macam mana? Sini KL tadi panas terik, sekarang dah hujan. Baru tadi panas terik, sekarang dah mula hujan. Okay? Biasalah. Pasal dah berapa lama dah tak nampak langit. Langit subuh je clear. Okay? Lepas tu yang lain-lain malam-malam dia off. Okey. Ni dah peta. Peta laluan daripada Sydney
ke Coonabarabran. Kalau kita lihat daripada gambaran lebih besar, okey, cuba lihat itu Sydney jadi Coonabarabran tu di sebelah dalam ke kawasan pedalaman. Kan pasal Australia ni dia orang duduk tepi pantai je, bandar-bandar besar ni semua tepi pantai dengan bawah ni. Okey. Kemudian yang belah Perth itu je, belah atas tu Darwin tu saya tak pernah pergi lah kan, tapi adalah sikit-sikit situ. Yang tengah-tengah tu kosong. Kosong sahaja. Memang kata outback. Memang itu nanti cerita 2013 sikit. Kan. Tak habis lagi tu, banyak lagi cerita tu kan. 2013 tu daripada Perth tu saya pergi bersama dengan Zamir, okay, ke sebuah badan bernama Monument dekat sini. Barulah kita dapat rasa apakah rupa bentuk outback Australia tu. Kosong sekosong-kosongnya. Okay. Tapi di sini Coonabarabran ni walaupun dia nampak macam dekat dengan Sydney, okay, tapi dia jauh tu. Okay, dia masih dalam New South Wales, okay, dalam negeri New South Wales lah. Okay. Jadi inilah perjalanan dia daripada Sydney ke Coonabarabran, dia kata 6 jam 3 minit. Okay. Ini Google Earth. Jangan percayalah apa benda yang dia cakap ni. Pasal apa? 6 jam ni adalah perjalanan 453 km tanpa henti. Dan itu dia ambil kira macam tu je kan. Kita nak berhenti semayang, nak berhenti makan, nak berhenti ambil gambar lah, apa benda semua tu kan. Jadi duduk tu kadang-kadang boleh sampai jadi 8 jam, kadang sampai 9 jam. Sampai kadang-kadang sampai selalunya 8 jam 9 jam lah baru sampai dekat Coonabarabran. Jadi perjalanan yang 6 jam tu boleh jadi 8 jam atau 9 jam. Jadi kita boleh siapa yang katakan nak plan kita nak pergi ke nanti kan, lepas COVID ke apa benda ke, kita kena imagine dia macam tu. Perjalanan dia memang 1 hari. Pasal kita akan tolak pagi sampai kita nak cuba sampai sana sebelum maghrib. Pasal kita nak sampai sana gelap-gelap tu memang tak jumpa lah tempat di mana kan. Hotel dekat mana semua tu kan. Jadi kita kena sampai sana tu sebelum maghrib. Jadi bajet lah. Jadi apa yang saya buat itu adalah saya check out hotel pukul 8 pagi. Makan semua check out pukul 8 pagi, gedebuk tu. Lepas tu tolak. Daripada pukul 8 pagi sampai kat sana lebih kurang nak dekat pukul kadang-kadang pukul 4, kadang pukul 5. Pasal selalunya bila saya pergi itu bulan Mei, okay, ataupun bulan 10. Itu sama ada bulan musim bunga, musim luruh. Bulan Mei itu musim luruh ataupun dia nak masuk musim bunga kan. Jadi ketika itu pun maghrib pun area pukul 5.30. Maghrib dia orang pukul 5.30 masa tu. Okay. Jadi pukul 5.30 tu dia dah mula gelap lah kan. Tapi maghrib dia orang panjang, 5.30 sampai pukul 8 baru syak kot. Okay. Jadi pasal pergerakan matahari tu dia menyengit kena ingat Tapi dia bisa sampai 5.30. Jadi kita bajet sampai kena bajet berkejar-kejar lah. Bukanlah kejar lah. Kena bajet sebelum maghrib kena sampai. Baru selesa. Okay. Jadi begitu pun drive kat sana kan. Perjalanan dia tu okey. Bagi saya perjalanan dia cantik. Tidak memenatkan seperti jalan dekat Malaysia. Jalan kat Malaysia ni ada bumpernya lah. Pukuk nak mengelak ada punya lubang dia tu. Tu Allah ada dekuk belah sepi, mengelak belah sini pula. Ada kereta datang depan nak mengelak kereta. Penat kan. Tapi kat jalan dia orang ni memang selesa. Amat selesa. Saya suka jalan kat situ. Dia relax je. Best yang penting adalah kena ikut dia punya speed limit. Jangan nak memandai-mandai. Kalau dia kata 100 lah maksimum. Jangan nak lebih-lebih. Okay. Sebab polis orang tu dia orang sembunyi tak kat mana-mana. Tak ada je polis orang. Yang best tu bila masuk dekat kawasan bandar, kawasan pekan. Bukan bandar pun, kadang kampung pun. Okay, kampung kita dah 100, ada tulis signboard 90. Lepas tu ada kereta kat depan, tiba-tiba dia slow 90. Padahal belum masuk lagi bandar tu. Belum bandar, belum masuk kampung tu lagi. Jauh lagi kampung tu. Tapi dah 90, semua jadi 90. Hal semua slow ni kan. Lepas tu kat depan lagi, jadi 60.
semua jadi 60, slow. Padahal tak ada apa-apa pun, tak ada trafik, tak ada apa, belum sampai. Bila masuk je dekat kawasan perkampungan jadi 40. Semua drive 40. Slow walaupun tak ada orang langsung. Kampungan kita lalu tu, yang perkataan kita lalu tu, ialah pasal dia orang ni bukan jenis melepak dekat luar kan, pasal siang dia orang panas. Dia orang duduk dalam rumah, tak ada kerja nak berjemur kat luar kan. Dia orang duduk dalam rumah. Jadi dia punya pekan dia tu matilah, macam pekan matilah waktu siang tu kan. Jadi tak ada orang. Tapi walaupun tu jalan dia semua 40, semua slow 40 lah. Deg. Sempang 40, pusing kiri kanan. Lepas tu bila kita lepas keluar je daripada bandar pekan, signboard 60, semua kita lagi 60. Tapi 60 je. Pada depan lagi 80, laju sikit 80. Lepas tu bawah 100, semua bersuk 100. Dia ikut betul-betul. Kan, jadi itulah dia orang ni kan. Jadi macam kita lah sepatutnya, macam kita kawasan kat Malaysia ni. Kawasan patutlah. Ada air tak? Air tak diminum. Okay. Kalau kawasan sekolah kan, sepatutnya 40 kan. Kita mana ada kereta yang lalu 40, kawasan sekolah semua bersuk laju. Tapi dia orang ni memang betul-betul ikut. Pasal mungkin satu saman dia orang tinggi lah. Saman dia orang memang mahal. Satu lagi mungkin dia orang ada polis atau kamera di mana-mana. Jadi memang dia orang takut betul. Okay? Jadi memang kita follow betul-betul. Jadi kita pun ikut lah. Tapi memang bagi saya tidak stres. Pasal semua ikut. Tak ada yang seorang dua yang ikut suka dia je. Itu kita stres lah. Kita jadi stres kan. Kita penat-penat slow, ada orang motong kita. Kita stres lah. Tapi dia orang memang macam tu. Okay? Jadi memang satu perjalanan yang cukup baik, cukup best. Saya cuba tengok dalam Google Map ni. Ada tak itu? Saya cari gambar perjalanan tu macam tak jumpa lah dalam gambar-gambar ni. Saya tunjuk dekat beberapa perjalanan street view lah. Street view. Ini dekat Blue Mountain ni. Kat mana kalau tempat yang betul-betul cantik lah punya view tu. Boleh guna street view lah. Guna street view ni dapatkan dia punya idea perjalanan dia tu. Memang cantik jalan dia. Ini kawasan kampung mana? Ni salah jalan ni. Minta maaf. Saya kena zoom dalam lagi. Nampak jalan besar dia ni. Highway dia kot. Okay, sekejap. Silap ni. Okay. Tapi ni jalan ni memang kawasan kampung. Dia kadang-kadang jalan ni macam gini lah. Okay. Jalan dia macam kosong. Kiri kanan pokok. Kan? Tapi kalau kita lihat di sebalik pokok tu, kita boleh nampak kawasan pegunungan. Kawasan pegunungan. Dia punya macam kawasan dataran yang luas. Lepas tu jauh tu ada gunung, ada bukit. Lepas tu atas bukit tu nampak ada lagi hitam, hitam kan. Benda rupanya itu semua lembu. Lembu atas bukit. Maknanya sejauh mata memandang kita boleh nampak lembu atas bukit. Dia punya luasnya, dia punya kawasan dia tu kan. Kalau kat Malaysia ni masalahnya, bukan masalah lah. Malaysia ni kita punya style, kalau lalu kawasan macam ni, pokok dia tebal-tebal. Kan, bila pokok tebal-tebal ni, tak nampak apa yang kat belakang tu. Kan, orang boleh sembunyi ke benda kan. Tapi diorang ni pokok dia jarang-jarang. Jarang-jarang boleh nampak belakang tu. Jadi dia, bila kita drive siang, nampak pemandangan. Yang kita pernah, kalau drive malam, dia punya gelap gelita tu, nampak. Lampu kereta tu je dengan jalan raya. Kiri kanan tu gelap. Dia orang mana tengah-tengah highway ni, dekat tengah-tengah kawasan pedalaman ni, mana ada lampu jalan. Dan macam kita kawasan yang ceruk-ceruk dunia
ada saya punya live feed sekarang ni ataupun dah hilang, boleh bagi feedback sikit kat komen. Saya tak tahu adakah dia masih lagi live ke tak ni. Boleh bagi komen tak sama ada live, ada lagi live ke tak. Maaf live sangkut. Sekarang ada tak? Sekarang okey ke tak? Jika sekarang boleh nampak saya punya muka tengah cakap-cakap, baru up balik. Okey. Alright, dia sangkut. Dia tak boleh buka web browser tadi kot. Dia buka web browser Chrome ni, lepas tu dia pening. Dia jadi pening. Okay. PC jadi, laptop ni jadi berat kot. Okay. Jadi tak boleh. Jadi saya tutup balik lah yang live tadi. Ya, apa tu gambar apa tu, Google Map tadi tu. Jadi saya cuba buka benda lain lah. Okay. Itulah, dia kalau buat live ni, kata apa, tak boleh guna MacBook ni. Kalau guna MacBook ni dia tambah mengah. Dia mengah dia tu kan. Okay, saya tunjuk sikit gambar dekat Puna Baraban bila dah sampai ni. Sekejap nak cari gambar rumah yang kita duduk tu. Okay. Okay. Jadi bila sampai dekat Puna Baraban tu, kita ada kita duduk dekat sebuah hotel. Dia panggil sebagai Warrumbungles Mountain Motel. Warrumbungles Mountain Motel. Mountain Hotel ke Mountain Motel? Tak ingat. Okay. Dia adalah orang kata apa, Warrumbungles tu nama tempat dia lah. Okay. Jadi dia apa orang kata tempat macam dia bukan hotel, dia sebenarnya macam resort lah, macam resort. Kecil je, adalah 30-40 macam rumah panjang lah, macam rumah panjang kan. Rumah macam tu lah kan. Okay. Tapi yang best tu adalah dia murah. Sebab apa? Sebab dalam satu bilik tu dia siap-siap dia dah boleh muatkan, nampak dalam gambar. Ada 1, 2, 3, 4, tu ada satu lagi 5, 6. 6, 7 lah. Macam ni 2 orang lah boleh tidur lah kan. Okay? 7. Kita berkira 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang lah, 6. Ada boleh muatkan, ada 6 katil dalam tu. 6 katil satu bilik. Lepas tu satu bilik tu dia charge hari tu $100. $100 satu malam. Satu Australian dollar lah. $100 Australia lah. Okay. Jadi $100, katakan kalau pergi 6 orang duduk satu bilik, katakan 5 orang, 5 orang satu bilik, jadi satu orang $20. $20 darab duit Australia ni 3 darab 3 lah lebih kurang. Jadi maknanya 20 darab 3, RM60. RM60 satu malam. Kira okey lah tu. Kan? Kira murah lah. Kemudian yang bagusnya siap dia ada dapur dalam tu, dia self-contained punya bilik. Ada dapur, kita nak masak ke apa benda ke, lepas tu ada bilik air semua dah dalam tu, semua dalam tu. Jadi kalau katakan kita tak nak campur dengan dia orang kan, kita pun tak tahu cara orang masak macam mana ke, kita masak sendiri, kita buat sendiri lah. Kita buat masakan kita sendiri macam tu kan. Jadi itulah saya suka pergi tempat macam ni, berbanding kalau katakan kalau kita duduk dekat hotel yang mahal contoh dah. Hotel yang mahal, satu hotel bukannya boleh masak pun kan, lepas tu kita kena makan kat luar tu mahal nak beli kan. Puna Baraban ni dia pandang kecil, kena ingat dia ada restoran semua lah kan, tapi dia macam tidak ada, mana ada restoran halal, tapi dia ada tempat apa tu, tempat shopping macam kita punya Giant lah, lebih kurang macam tu lah.
Kita punya giant yang kecil. Giant yang kecil macam mini giant. Okay. Kita beli barang makanan kita, beli sayur, beli beras. Kadang tak beli beras pun, beli yang instant punya nasi tu. Kan itu ada kadang beli ikan. Kan beli yang simple je, kita masak goreng asalkan nak kenyang perut je kan. Lepas tu masak sendiri. Okey lah tu. Kan tak adalah nak mewah-mewah sangat pergi sana kan. Kita nak kalau nak kata backpacker pun tak backpacker sangat, dia atas sikit daripada backpacker lah. Jadi dia okey lah bagi saya. Jimat kita beli barang sayur tu kita kongsi 5 orang contoh dia. Dah jimat dah. Kan jimat lagi kat situ. Jadi nampak tak? Itu yang saya kata, kalau sebenarnya kalau ikut bajet dululah, kita boleh pergi seminggu ke Australia dengan harga RM3,000. Lebih kurang macam itulah, campur harga flight. Kalau dulu Asia, kalau boleh dapat paling mahal pun RM1,400 lah itu lah. RM1,400, kita ada bajet lagi RM1,500 untuk kongsi. Kalau pergi 4 orang lah, pergi 2 orang ke 3 orang lah, kata 4 orang. Kongsi, sewa kereta, sewa minyak, kan, sewa hotel, semua bagi 4. Kan. So nampak tak, kita boleh main-main kat situ. Tak payah makan mewah-mewah, masak sendiri. Kan. Jadi semuanya boleh dibuat. Mampu, perjalanannya mampu milik. Perjalanan mampu milik. Jadi dia adalah kata tempat yang hotel yang bagus lah. Nanti boleh search lah, Warren Burgers Hotel, Warren Burgers Mountain Hotel. Ini daripada luar ni. Nampak? Ini daripada luar, ini dekat belakang dia. Saya nak cari gambar yang nampak clear dia. Okay. Gambar ni, okay. Tengok sikit gambar ni. Nampak ini adalah pintu belakang dia. Kalau dia depan tadi, kita parking kat depan. Okay. Kita masuk, dia ada pintu belakang. Pintu belakang tu, dia tembus belakang tu ada padang. Nampak? Okay. Jadi inilah padang. Dekat pintu belakang ni. Lepas tu macam inilah, dia lebih kurang macam inilah dia punya turutan gambar ni lah. Saya cuba kecil sikit lah. Gambar ni macam mana nak cantumkan ni? Cantumkan gambar ni. Sempat dah edit gambar ni. Okay. Dah cantum gambar. Okay. Nampak dia punya view ni. Okay. Belakang pintu, lepas tu belakang pintu belakang ada padang. Padang ni memang tempat hotel tu punya. Jadi hotel tu memang motel tu kira berpagar lah. Kita masuk pintu pagar depan dia. Okay. Tapi ini kawasan dia, tanah dia. Pasal dikeliling tu pun dikelilingi oleh dia kata ada sungai. Jadi masa kita jalan-jalan itu pun macam dengar bunyi sungai, tapi tak, dia panggil bukan sungai lah, dia panggil apa? Creek. Sungai kecil. Okay. Creek. Jadi tak berani sampai ke hutan kat belakang ni kan. Kita lalu dekat situ je lah. Yang hutan ni kan. Itu dia punya sepadan dia tu. Sepadan dia tu. Jadi dia very kata amat convenient lah. Keluar pintu bilik pun boleh pasang teropong. Pasal apa yang lagi best adalah dia tahu tempat ni orang datang situ meneropong. Jadi waktu malam dia tutup lampu semua. Lepas tu dia ada lampu warna merah kalau tak silap. Dia ada pasang lampu merah. Jadi maknanya dia memang orang kata dia dah tahu kat situ tu datang ni memang nak ambil gambar. Jadi suasana tu mesti gelap. Dia macam satu resort, Sri Kandi Resort dekat Johor, dekat Mersing. Kan pasal itu dia tuan punya tu apa tu Abang Suratman kan. Dia selalu terima daripada Singapore punya grup yang meneropong dekat situ. Jadi dia malam-malam dia tutup lampu, dia tahu. Kan. Jadi dia buat macam style macam tu kan. Jadi menarik lah. Soalan nak tanya apa ada tempat cari emas ke? Dia ada kawasan emas tu dekat belah mana? Dia kawasan pedalaman tu dia ada banyak kawasan lombong-lombong tu lah. Yang lombong emas tu ada nama dia, memang saya tak ingat, lupa dah lama dah. Memang kawasan tu lah, kawasan tu. Tapi ini kawasan Warren Burgers ni dia adalah macam
macam hutan simpan. Dia punya style macam itulah, hutan simpan. Okay. Jadi ini dah tempat pintu belakang dia. Pintu belakang dia kalau kita tengok biliknya tu daripada tingkap ni sampai tempat saya berdiri ni, ini bilik air punya ni lah. Ini satu bilik. Lepas tu yang belah sana tu, yang belah sini ni bilik orang lain. Ini bilik sebelah. Itu kat sana tu ada lagi 6 katil. Yang kita punya ada 6 katil. Lepas tu kalau tak silap ni ujung ni dia besar sikit ni. Saya tak tahu berapa katil kat sini. Ni kira macam bawa family ke benda kan. Lagi ramai lah. Ada satu lagi. Jadi dia adalah tempat yang very selesa lah. Selesa. Tapi kena yang satu saya ingat tempat ni malam-malam padang tu penuh dengan kangaroo. Penuh dengan kangaroo. Bukan malam-malam, siang, petang. Dia pagi atau petang lah. Tengah hari dia tak ada, dia panas. Kan? Pagi dengan petang, nak maghrib tu, nampaklah kangaroo. Banyak kangaroo. Kangaroo ni jangan main-main. Dia orang ni bukan jinak. Kan? Dia ni macam umpama tikus yang besar. Itu je lah kan. Dia nampak je macam comel ni kan. Cubalah usap kepala dia. Mahu dia tumbuk kita kan. Okay? Besar kangaroo ni, jangan main-main. Tapi memang tempat ni banyak. Okay, jadi malam-malam masa kita teropong tu, saya ingat lagi masa trip yang 2015 ke 2016 tu, ramai-ramai lah, kita ada 8 orang. Tengah-tengah teropong tu dengar bunyi geduk dekat belakang. Okay, bunyi loncatan kangaroo tu melompat-lompat tengah malam dekat belakang, dekat kawasan padang ni, gelak-gelita kan. Jadi memang kita takut, memang tengok apa benda dia kan. Suluh lampu nampak mata dia kan. Baik tak suluh lampu kan. Jadi itu tempat dia. Memang very convenient. Okay. Saya nak cari lagi gambar lain. Ini adalah kawasan ni tu adalah tempat, kalau kita lihat yang gambar ni, dia adalah yang tempat yang kita duduk tu lah tu. DMD panjang ni kan. Dia ada banyak ni. Hasilnya ada berapa bilik ni. 10 bilik ke 10 ke 15 bilik dekat situ. Jadi dia ada banyak bilik. Banyak kawasan, banyak bilik yang boleh ditempah. Ni padang. Ni mana padang ni, kita duduk padang. Kita menghadap ke arah bilik-bilik yang kita sewa tu. Okay? Jadi luas lah, memang luas sangat. Dan kalau kita ada caravan, sebenarnya kalau kita menyewa caravan, kalau tak silap, dia orang ni pun membenarkan orang menyewa parking caravan kat dalam ni. Maksudnya kalau kita tak nak duduk dekat dia punya hotel tu, tapi kita ada sewa caravan, kita boleh parking kat dalam tu, kita buat kerja kita lah. Kan? Pasal saya pernah itu terserempak 2-3 orang, dia bawa caravan. Tapi dia tak duduk hotel tu. Okay? Tapi saya tak pernah naik caravan, jadi saya tak tahu dia punya keselesaan dia macam mana kan. Kalau William ada hari ni, mungkin dia boleh cerita kot sikit kan. Tapi saya tak pernah naik caravan lah, jadi ada orang kata okey, ada yang kata tak okey kan. Jadi tak tahulah macam mana keadaan ni kan. Jimat ke tak jimat ke, saya belum betul-betul kira dia punya kos itu. Okey. Yang seronoknya adalah yang ni. Nampak yang bungkus-bungkus tu? Okey, yang bungkus-bungkus ni, itu apa benda bungkus-bungkus lain macam bungkus-bungkus kan? Itu semua adalah teropong. Ni teropong. Saya lah. Teropong. Ni teropong lagi. Ni teropong lagi. Teropong semua tu. Semua teropong jenis teropong Dobsonian. Yang macam meriam buluh. Okay? Yang macam besar pula kan. Semua besar-besar. Tak ada yang saya nampak teropong refraktor ke apa pun. Tak ada. Yang diorang ni paling kecilnya teropong, saiz cermin dia adalah 12 inci. Itu yang paling kecil. Teropong yang paling kecil 12 inci. Dia tak bawa teropong macam mid 8 inci. Tak ada ya. Mid dia gelak-gelak je korang. Tak ada. Kan? Jadi maknanya bayangkan, ini adalah teropong yang paling besar. Kalau seingat saya, kalau tak silap saya, dia teropong saiz 35 inci. 35 inci. Kalau tak silap. Teropong yang besar ni. Kalau saya bawa balik teropong ni kat Malaysia, inilah teropong yang paling besar kat Malaysia. Kalah semua badai cerap. Badai cerap kat Malaysia,
nak lawan dengan dia, teropong ni lagi besar. Dia punya saiz cermin dia tu. Jadi bayangkan macam mana dia orang Jadi dia orang buat macam mana tau, grup ni yang Lakeland McDonald ni, dia buat satu event ni sebenarnya berbayar tau. Seorang satu kepala dia charge $125 satu malam. Memang pening kepala lah nak bayar lah kan. Tapi bila fikir balik, memang berbaloi. Sebab apa tau, dia kata you don't need to bring your own telescope. We will provide you our own telescope and we will entertain you to whichever object that you want to see in the southern sky. Maknanya kita gunalah teleskop dia ni. Dia bawakan, ini dia tolong bawakan untuk kita macam menyewa lah, kita menyewa teleskop dia lah. Jadi dia, kita nak tengok apa, suka hati kita lah. Kita boleh tongok terbalik kat teropong tu, memang kata free for all lah. Bukan free lah, kita bayar lah kan. Okay? Jadi bayangkan lah betapa bestnya, seronoknya bila dapat tengok teropong-teropong besar macam tu. Tak pernah, masa tu memang saya tak pernah melihat depan mata teropong Dobsonian sebesar macam tu. Selalu baca dalam majalah, dalam buku, tengok kat internet, tengok YouTube. Tapi bila tengok dengan mata kepala sendiri, memang Masya Allah, dahsyat. Nanti saya tunjuk dia punya buatan ni macam mana. Okay, ada tak gambar? Ni satu gambar ni. Saya tak tahu saya pernah kongsi ke tak gambar ni. Ni dia. Ni langit teropong yang paling besar ni. 35 inci ni. Boleh bayangkan macam mana rupa teropong ni. Inilah teropong yang gambar yang saya rakam, gambar meteor. Ada yang ada gambar meteor waktu malam ni kan. Saya tengah berposing depan teleskop ni, belakang tu ada lintasan meteor. Kan. Jadi inilah dia teropong tadi. Kan. Cuma saya tak ambil gambar waktu siang lah, tu saya menyesal. Tak ambil masa waktu siang ni dia bungkus, dia simpan. Kan? Tapi masa tengah buka ni saya lupa nak ambil gambar masa tengah dalam keadaan terang menderang. Okay? Tapi bayangkan, dia punya tinggi dia ni, kalau dia tegak kan, tinggi tu yang sebab kena naik tangga. Nak teropong dia tu kena naik panjat tangga. Saya ingat 1, 2, 3, 4, 5 langkah, 5 step baru sampai dekat tempat eyepiece. Eyepiece tu dekat beratas ni. Okay. Jadi macam manalah dia punya design dia tu kan. Tapi memang besar lah teropong ni. Okay. Memang saya berangan sebenarnya nak buat teropong ni, tapi tak reti. Tu je. Tak reti. Teropong Dobsonian adalah teropong yang saya mengidam nak buat sendiri daripada dulu lagi. Kan? Saya nak buat sebelum dah tua sangat nanti, yang saya nak cuba buat satu teropong sendiri jenis macam ni. Kan? Nak belajar juga cara dia buat macam mana kan. Okay, tengok ada gambar lagi. Ni ada gambar sikit ni. Ni sebelah. Ni betul-betul dekat sebelah teropong ni. Nampak macam daripada sudut ni macam besar sangat Tapi memang rasanya memang besar ni teropong ni. Okay, sekejap saya tengok ada tak, rasanya ada gambar teropong ni dalam keadaan terbuka. Saya cari sekejap. Okay, sementara tu inilah nama hotel ni dah. Warrumbungles Mountain Motel. Ni dia. Large family units, cooking facility, function center, saltwater, water golf course. Alamak, lupa nak main ni tu. Ni semua ini tempat dia, nama. Ni boleh Google, cari dekat Google Map, Warrumbungles Mountain Motel, dapatlah lokasi dia. Saya takut kalau nak buka Google Map kat sini kan, takut dia crash macam tadi kan. Dia kacau streaming Jadi boleh try sendirilah. Okay? Ni rasanya ada lagi ni. Okay? Tapi yang lepas saya balik ni, 2 minggu lepas tu, mungkin saya pernah cerita kan dulu, terbakar. Kawasan pegunungan ni mengalami kebakaran pasal di musim panas. Bulan 12, bulan 1 tu musim panas melampau kan. Jadi dia kebakaran. Jadi Mountain Motel ni, dia tak kena. Yang kena seberang jalan dia. Depan dia tu ada hotel lain. Macam kecil-kecil macam ni tak. Yang tu kena.
Tapi dia ni nasib baik tak kena. Itulah dia punya kata apa, nasib baik lah dia orang ni kan. Jadi tak tahu lah sekarang ni apa khabar, cerita dah lama tak jumpa makcik tu, apa dah nama makcik tu kan. Seronok dia sembang-sembang dengan makcik. Saya dia kata, oh you want me to cook for you? Tak apa, it's okay. Janganlah masak kan. Kita masak sendiri tak apa. Okay, ada soalan sikit ni. Berapa focal length lah? Kalau tu panjang tu. Itu saya tak ingat lah. Berapa ribu mm lah. Kalau dah tinggi macam tu saya tak ingat. Mungkin 4,000 mm kot. 4 meter. Tak mungkin. 4,000 mm. 1 meter. Tak. Tapi panjang lah. Panjang. Okay? Tak ingat. Kita tengok balik spek dia. Faizal? Berapa bajet jawatan ni? Macam pernah dengar je soalan ni sejak beberapa tahun yang lepas. Okay. Bajet itulah kata, bajet kalau pergi simple untuk pergi seminggu boleh lah antara 3,000-4,000 lah, cakap macam tu lah sebenarnya. Antara 3,000-4,000 tu boleh cover semua, harga tiket kapal terbang, campur sewa semua tu kan. Dengan syarat kita berkongsi lah, maknanya kereta kalau sewa satu kereta 4 orang, kongsi 4 orang, bagi 4 kan. Satu hotel yang tadi tu kalau bilik tu ada duduk 5 orang, bagi 5 orang. Dah spread dia punya cost dia. Okay. Jadi dia kita main-main kat situ. Masak, makan, kita masak sendiri. Jangan nak ngada-ngada makan kat restoran mahal-mahal tu kan. Boleh lah sekali kan. Itu cari juga restoran Melayu dekat Sydney tu tak jumpa. Kan. Lepas tu fikir balik. Apa cari makanan Melayu kat sini kan. Tak apalah, kita pun layan kebab je lah kat sana kan. Kebab orang Iran, kebab orang Iran ada, kebab orang Pak Arab pun ada kan. Tapi itu mahal lah. Tapi kalau murah, masak sih. Pasal dia ada cooking facility. Okay. Ni. Wah, macam mana zoom ni? Ni. Okay. So rasanya Faizal dah boleh letak ke dalam bajet bila dah dapat pergi ya kan. Boy lah. Okay. Tapi itulah kalau katakan kita pergi grup yang ada VIP kan, yang memerlukan orang, yalah sebenarnya dia susah sikit lah pasal kita bukan duduk hotel yang mewah. Dia ada dekat Kuna Baraban tu ada hotel yang propernya hotel, tapi yalah masak tu macam mana kan, makanan ni kan. Kita kalau nak suruh dia masak kan pun satu juga, takkan kita nak masak sekali dengan dia kan. Dekat hotel tu punya chef kan, kita masak sendiri lah ya, masak sendiri. Okay, itu depan hotel tu ada gambar dia. Tengok lagi gambar. Saya nak tunjukkan suasana dia lah, suasana nak masuk jalan masuk hotel tu. Ni. Ini adalah suasana itu depan dia, betul-betul bersebelahan dengan signboard tadi tu. Okay, ini signboard tadi ni. Ni tadi cantum-cantum gambar ni kan. Okay. Lebih kurang macam inilah. Okay. Kita lepas tu pintu masuk dia macam ni. Dia bukan hotel mewah macam itu dia macam perkampungan. Pasal ini adalah di luar daripada Kuna Baraban. Ini adalah macam kawasan tanah persendirian. Okey, lupa nak cakap. Bila on the way ke on the way ke daripada Kuna Baraban ke tempat ni, kita akan lalu banyak kawasan rumah orang lah. Kawasan tanah dia besar-besar macam ni. Yang best tu, kadang-kadang satu rumah tu ada balai cerap sendiri. Dom putih tu. Jalan depan sikit, rumah ni ada 2 balai cerap. Dia macam balai cerap ni macam rumah, macam store je, macam bilik store dia orang je. Macam selamba je letak situ-situ. Memang setiap rumah tu memang ada balai cerap sendiri. Memang dia dah tahu kawasan dia orang ni gelap. Itu sebabnya Kuna Baraban ni memang dia orang dah gazetkan sebagai astronomical capital of Australia. Dia dah gazetkan berapa ratus kilometer dekat keliling tu tak ada cahaya langsung. Sekarang ni dia tengah ada isu sikit pasal ada pelombongan dekat jauh tu, pelombongan tu bukan dekat kawasan Kuna Baraban ni, tapi cahaya tempat dia melombong tu dah boleh nampak sikit dah.
dekat Kuna. Jadi dia dah mula kata adalah isu waktu tu kan, dia ada keluar, dia ada siap berpiket lagi kan, dia buat demonstrasi lagi. Okay, saya tengok lagi gambar. Buat pintu masuk ni banyak. Okay, ni daripada jauh ni. Ini adalah tempat yang kita bilik-bilik tadi tu. Okay, ni bilik-bilik tadi tu. Ni pintu depannya. Ni kita parking kat depan. Ni kereta saya tu parking, masuk pintu depan. Lepas tu keluar pintu belakang. Pintu belakang tu yang tadi tu lah. Tempat yang saya berdiri kat belakang tu. Lepas tu menghadap belakang tu adalah ni dah. Inilah padang dia. Ini kita boleh tonggang terbalik nak apa benda kat tengah-tengah padang ni, suka hati kita lah. Okay. Tengok ni. Seluas-luas temandang kita boleh letak kursi tu, nak letak topo ke apa boleh lah. Siap kata nak camping ke apa benda kan. Memang tempat tu teramat luas. Teramat luas. Kalau nak cari tempat luas macam ni kat Malaysia ni payah. Kalau orang kaya je kan yang ada tanah luas macam ni kan. Tapi kalau kita tanah pokok durian, tanah pokok manggis, rambutan, jadi penuh pokok je kan, tak nampak langit. Tapi dia orang ni kosong. Bila terus tengok atas tu pun nampak ke langit kita kan. Nampak langit bintang saja. Okay. Ada keluhan daripada Ustaz Noor. Bila boleh dapat pergi sana? Itulah dia kan. Entahlah. Bila lah ya. Hanya kenangan, tinggal kenangan sajalah. Okay, ini saya tunjuk ni. Gambar teropong yang dia dah buka. Saya rupanya saya baru ingat. Saya ada ambil gambar teropong yang dah buka. Tapi saya tak ada dalam gambar tu. Pasal saya yang ambil gambar. Rumah saya duduk dalam bilik. Kan dia malas nak keluar. Okay, dia tak minat. Jadi saya seorang ulang-ulang seorang. Ni dah teropong dia. Ini dah teropong jenis Dobsonian. Ini buat sendiri. Kena ingat teropong yang dia orang buat ni, yang dia bawa ni adalah teropong yang dia orang buat sendiri. Ini semua kayu ni. Carpentry je ni. Siapa tu buat tukang kayu kata tapi yang macam dia punya tempat fokus ni, dia kena beli tempat fokus, cermin ni kena beli kan, cermin dia. Tapi dia punya body dia ni semua buat sendiri. Ini dia siap letak motor kat dalam ni untuk pergerakan macam GoTo, macam MIP ni teleskop. Kan macam MIP ni teleskop, macam computerized punya teleskop lah. Sebiji lah. Jadi dia walaupun dia Dobsonian, sepatutnya manual, tapi dia letak motor, bergerak sendiri. Dan dia buat sendiri benda ni. Itulah yang cukup yang memang saya mengidam daripada dulu. Sebab baca, saya ada beli buku, saya tengok. Saya tak tunjuk, nanti saya tunjuk buku tu. How to build a Dobsonian telescope. Saya beli buku tu pasal berangan nak buat, tapi tak reti. Tengok je lah dia punya blueprint macam mana kiraan-kiraan semua kan. Tengok gambar je lah kat internet. Tapi bila dapat tengok depan mata sendiri tu, segala macam gambar saya ambil. Ada saya tunjuk. Setiap komponen tu saya ambil gambar. Kan? Macam kata nak spy apa benda kan. Tapi memang seronok dapat tengok ni kan. Masya-Allah, memang seronok. Ada gambar lagi. Nak tengok saiz besar teropong dia macam mana. Okey, ni dia. Okay. Ini teropong yang kecil. Ini Lakeland ni. Ni Lakeland McDonald ni. Okay. Ni orang yang datang. Ini daripada US ni orang. Yang baju kuning ni. Okay. Jadi yang dia berdiri ni di sebelah teleskop. Sejenis teleskop dipanggil sebagai apa dipanggil Obsession nama teleskop ni. Tapi dia teleskop ni ada teleskop rangka je. Memang rangka dia tu memang lagi rangka daripada rangka. Dia punya besi tu halus je kan. Tapi ni dia dah sarung dengan plastik. Nak bagi halang cahaya luar masuk. Silau okay. Tapi ini ada sebuah teleskop yang kalau kita beli daripada US, harga dia nak dekat $35,000. Saya kira dah berangan lah nak beli. Konon lah. $35,000 teropong ni. Itu tak masuk shipping ni. Tak masuk kena tax dekat custom kita. Biasalah kan, kena power kan kita. Jadi
Bayangkan macam mana lah kan. Ui, 30 lebih ribu. Jadi daripada beli 35 ribu, baik buat sendiri. Jadi yang buat sendiri macam ni lah. Ini buat sendiri. Tu pun buat sendiri. Okay. Okay, ada soalan ni. Cermin dia, pasal tu, cermin dia ni besar. Berapa lah yang dia guna ni kan. Tapi dia tak boleh kurang daripada 2 inci. Anything less than 2 inch, dia flex. Cermin tu dia macam berlendut. Dia kena tebal. Tapi memang berat. Ui, berat. Dia tolak troli tau. Teropong ni. Nak bawa masuk dalam kereta dia, nak bawa keluar, guna troli besar tu. Siap ada tayar je. Kan? Jadi, bayangkan dia punya macam mana keadaan dia tu. Okay, dia lagi banyak gambar ni. Daripada tepi. Okay, ada 2 gambar ni. Satu, kemudian satu lagi. Okay. Yang pertama tadi okay, ini daripada tepi. Okay, ini tepi dia. Okay. Nampak? Ini nampak kayu je ni. Kotak-kotak kayu je. Kayu dia buat kan, dia letak handle ke benda ke, tapi dia adalah dia punya spesifikasi dia yang kena betul. Bila letak cermin kat sini ni, berapa dia punya panjang ke titik fokus dekat eyepiece, semua kiraan tu kena buat, baru dia boleh buat. Okay? Dan di belakang dia ni, inilah dia punya cermin. So kalau kita tengok daripada belakang, inilah cermin ni. Ni cermin ni. Okay. Jadi cermin tu dia ada panggil apa? 8 point system. Dia ada punya titik-titik yang kena buat macam dia panggil sebagai apa? Yelah, dia nak menahan weight berat cermin tu. Dia kena ada positionkan beberapa tempat skru di bawahnya tu. Okay. Kemudian dia ada cooler. Cermin dia apa tu, dia panggil sebagai cooler lah, fan. Sebab dia orang ni siang punya suhu dengan malam ekstrim. Okay. Berbeza. Siang dia orang 30, malam dia orang 5. Bayangkan. Mati keras kita kan. Dia siang 30, bila maghrib tu jadi 10. Masuk isyak jadi 5. Bayangkan. Tak pening kepala kita. Sakit kepala saya masa tu kat sana. 3 hari tu masuk pening kepala kita. Jadi bila macam tu, disebabkan cermin dia tu tebal, jadi cermin dia tu tak sempat sejuk sama dengan suhu kat luar. Jadi bila cahaya masuk, dia ada haba keluar. Jadi dia akan menyebabkan image tu tidak stabil. Jadi dia kena coolkan, dia kena sejukkan cermin teleskop tu. Dia sejukkan cermin teleskop tu, benda yang kita tak buat kat Malaysia. Kan pasal kita punya suhu siang dan malam tak banyak beza. Tapi kat dia orang ni dia kena buat. Dan dia kena buat dalam masa 2-3 jam. 2-3 jam tu dia dah kena coolkan. Lepas lalu dia betul-betul buat observation 2 jam lepas isyak baru dia betul-betul steady. Dia punya kata apa, keadaan image tu. Jadi itu adalah konsep yang kita kata kita pun jarang pakai kat Malaysia pasal kita punya suhu siang dan malam tidak begitu ekstrim macam dia. Okay. Kemudian mana nak cari cermin? Okay, saya dah pernah survey dulu. Cermin yang boleh beli GSO, Guanshen Optical. Dululah saya telah lama dah dah 3-4 tahun tak tengok website dia tu. Pernah tengok kat website dia tu, dia ada jual cermin raw, cermin yang siap lah, 10 inci ke 16 inci ke. Kan, tak tahu lah dia jual lagi ke tak. Dia boleh search kot dekat website dia, GSO punya website tu, dia ada jual cermin. Okay, Azim tanya kenapa ada kipas tu tadi. Saya kata dia nak sejukkan cermin tu. Dan Bandin kita kata boleh kumpul game macam ni. Itulah daripada dulu lagi dah 10-15 tahun dah berangan nak buat macam ni kan, tapi tak dapat nak buat. Itulah, dia adalah satu aktiviti yang kita sepatutnya galakkan buat benda macam ni.
Ini suasana daripada jauh. Ini daripada jauh. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 teleskop. 6 teleskop yang bersepah-sepah ikut suka dia je. Kan. Nampak. Memang seronok. Yang paling kecil saiz dia adalah 12 inci. Dia ada 12 inci, lepas tu dia ada 14 inci, lepas tu dia ada 12 inci ada 2 kot, 14 inci ada berapa. Yang belakang ni adalah yang besar tadi tu, yang 30 inci, 35 inci. Okay. Jadi yang ingat tak bila saya cerita itu, yang pada tahun 2009 kan, saya pergi trip yang dekat South Pacific Stapati kan dia letak kain dekat bawah ni kan. Jadi apa tujuan dia letak kain? Lepas tu dia fikir balik, ialah takut benda jatuh lah kot kan, ataupun kebersihan lah. Tapi rasanya kalau benda jatuh, dia jatuh kat atas kain, tak jatuh kat rumput, skru ke apa benda ke, benda-benda halus-halus ni bila jatuh ni tak nampak kan, bila waktu malam ni dia gelap, jadi dia tak, kalau jatuh kat tanah tu memang tak jumpa lah. Kalau jatuh dekat atas ni senang nak jumpa. Okay? Itu kata itulah apa dia kata meriah betul. Memang meriah, seronok. Kita jadi menggila-gila. Menggila-gila tengok. Banyak gambar ni, saya tunjuk satu-satu ni. Sekejap. Saya cuba tengok gambar. Soalan ni. Cermin untuk reflection yang diagram memang ada jual. Focal length 900mm. Pendek tu 900mm tu. Lah 900mm tu kalau untuk teleskop biasa tu okey lah kot. Kan? Tapi kalau 900mm tu rasanya dia punya yang besar-besar ni selalunya 1000. Kalau macam teleskop 10 inci, kalau yang mid jual, teleskop mid macam nama mid jual dulu yang saya ada kat rumah ni, dia 1500mm focal length dia. 1500. Kalau 900mm ni jarang, itu tu Dobsonian yang kecil-kecil. Yang besar-besar 10 inci ke atas tu dia lebih daripada 1500mm. 1,500, 2,000 kan. Jadi itu dia panjang sikit. Okey, itulah dia punya gambar tu. Saya nak tengok suasana macam mana keadaan dia. Okeylah, yang saya gambar terakhir lah untuk hari ni. Nanti kan kita banyak sangat kan untuk dapat 420 dah. Just nak bagi racun lah. Inilah keadaan langit di Australia. Nampak? Okay. Ini tempat yang kita, ini yang parking lah, yang bilik-bilik yang di parking tu. Okay. Kemudian inilah keadaan langit dah. Yang saya pernah cerita dulu, seminggu pergi, 5 malam kat sana, 5 hari 5 malam tak nampak awan langsung. Bayangkan, siang nampak langit biru je, malam nampak bintang je. Pening pada tu pada masa 5 hari tu. Kita tak larat nak tengok langit dia punya tahap macam tu. Dan dia punya langit dia ni, dia punya biru dia tu sehingga betul-betul sebelah matahari. Kalau kat Malaysia, bila matahari ada kat sini, keliling matahari tu kan dia macam cerah, putih kan. Putih, bila jauh sikit baru biru. Tapi dia punya biru ni kat Australia, biru betul-betul sampai kat sebelah matahari. Dekat sangat. Maknanya apa? Dia punya langit itu adalah tidak ada humidity itu begitu rendah, kering. Tak ada lapisan awan, lapisan awan nipis langsung. Dia punya keadaan dia tu. Itu yang kata dia orang ni tak heran kalau tengok planet guna teropong waktu siang. Dia orang selamba je. Saya pernah dulu saya kongsi dekat forum tu. Saya seronok dapat rakam planet Jupiter waktu siang masa kat KL lah. Lepas tu dia kata, betul lah. Dia kata dia pun pernah nampak. Masa tengah hari, dia tengah makan tengah hari, dia tak teropong kat tepi rumah tu, dia kata dia nampak. Dia punya selamba, dia punya cerita macam tu kan. Kita, ya ke? Okey. Kita pun jadi macam down pula lah kan. Tapi memang itulah dia orang punya, kata apa, rezeki dia orang lah. Langit dia orang tu memang cantik kan. Itu yang memang cukup best lah. Cukup cantik. Biru dia tu memang biru pekat. Biru dia macam biru apa? Biru Barisan Nasional lah. Biru Barisan Nasional.
memang pekat. Kan. Dia kalau kat Malaysia ni biru keadilan. PKR dia biru muda. Kan? Dia lain sikit dia punya. Jadi memang cantik lah. Ni saya komen terakhir lah. Sebab dia kata kena baring turun atas rumput. Rumput tu bukan setakat rumput je, penuh dengan tai kangaroo. Penuh dengan tai kangaroo. Dekat belakang tu sepas-sepas ketus. Jadi kalau nak baring tu bolehlah dipersilakan lah. Kan? Memang tak sanggup nak baring kan. Okay? Tapi mungkin itulah kot antara sebabnya dia letak alas kot untuk kata kebersihan. Dia dah pasal nak halau kangaroo tu tak boleh halau kan. Okay, kita punya Azim kat YouTube kata dekat sana boleh tengok Milky Way dengan mata. Okay, dekat sana boleh nampak Milky Way dengan mata kasar seperti mana yang kita boleh nampak Milky Way dalam gambar dekat Malaysia. Bayangkan dalam gambar kat Malaysia yang terang tu, dekat situlah dekat situlah Milky Way kita boleh nampak dengan mata. Dia punya terang tu penuh dengan bintang tu. Jadi bayangkan kalau kita ambil gambar macam mana. Okay? Jadi itulah orang kata indahnya langit dekat sana. Okay? Jadi rasanya saya berhenti sekat ni dulu. Saya bersusun gambar sikit. Sebab lepas ni saya akan cerita sikit bila masuk pergi Gunung Baraban ni, pergi ke Siding Spring Observatory. Tempat yang mencerap yang 2009 tu kan. Tapi kali ni dapat masuk dekat balai cerap yang lain-lain. Yang itu dapat masuk yang besar tu daripada luar je. Tapi kali ni dapat masuk ke dalam. Itu saya akan ceritakan macam mana suasana tempat dia orang buat kerja dekat dalam balai cerap dekat Siding Spring Observatory. Okay? Jadi itu adalah episod yang akan datang, siri akan datang lepas raya insyaAllah. Okay? Jadi minggu depan kita cuti, berehat sementara raya, lepas tu kita sambung lagi. InsyaAllah kot, raya tu kita sambung lagi kot insyaAllah. Tak mana pun kita kan, raya kat rumah je pun. Okay? Okay. Okay. Tengok ada komen ni. Dia kata kumpul duit, beli wang. Itulah, itu saya dengan Dr. Robi tu dah bincang-bincang dah nak beli tanah kat sana. Konon lah, saya mana ada duit, Dr. Robi banyak duit lah kan. Okay? Dah berangan, beli tanah bagus ni. Kat sana ni kan. Beli tanah, buat rumah kan. Tapi memang best lah. Itulah kalau ada rezeki kan. Duduk-duduk orang nak jemput ceramah pun orang dah bosan dengan muka kita kan. Kita pun pergilah balik kampung Australia kan, duduk kan, menghabiskan hari-hari tua tu di bawah langit yang cantik dan indah di langit Australia. Bumi dah berangan dari macam je. Okey. Masya-Allah. Okeylah, rasanya itu saja untuk minggu ni. Saya kongsikan sedikit gambar yang ada. Jadi mudah-mudahan rakan-rakan yang ada, terima kasih yang sudi yang melayan petang-petang hari ni. Okay, walaupun tak ramai tak apalah. Ustaz Ardi pun ada. Jom kongsi duit. Dia macam mana tu? Jom kongsi duit. Macam mana tu? Itu lain ayat tu. Kalau jom kumpul duit, tak apa. Kalau jom kongsi duit tu lain maksud dia. Okay. Alright. Jadi kita jumpa lagi insyaAllah lepas raya. Jadi alang-alang tu saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua follower saya, follower page Bahagian Falak dan Semua Maklumat Ketua Mufti Ganjing Negeri 9. Maaf saya batin kalau ada salah silap sementara selama saya buat program Bicara Santai ni daripada raya tahun lepas kepada raya tahun ni lah kan. Pada raya tahun lepas kita buat kan kan. Okay? Jadi mudah-mudahan kita sama-sama doakan agar COVID ni akan terus diangkat oleh Allah SWT dan kita dapat beraya betul-betul. Ni sekarang ni kita beraya olok-olok je kita ni. Okay? Beraya olok-olok saja kan. Dan kita pun hanya boleh olok-olok saja pergi Australia, tak boleh pergi betul-betul kan. Tapi mudah-mudahan insyaAllah doakan paling tidak pun 2023 ke 2024 ke kita pergilah sana. Adalah kita ada 2 tahun lagi ke nak plan kan. InsyaAllah. Jadi itu dia. Selamat berpuasa, selamat menyambut mencari malam Lailatul Qadar dan selamat
Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya batin daripada saya, Syahrin Ahmad daripada Falak Online. Mudah-mudahan panjang umur kita jumpa lagi di lain rancangan, insyaAllah. Okay? Okay, jadi terima kasih banyak. Kita jumpa lagi akan datang insyaAllah. Okay? Terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.